Okey, ini adalah daripada kitab Abdul Aziz Ad-Dabbagh bertajuk Al-Ibris. Dalam ini murid dia Sajjal Masi meriwayatkan dia punya conversation dengan guru dia Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Abdul Aziz Ad-Dabbagh ni dia salah seorang orang yang ternama dalam silsilah sebuah tarikat yang agak terkenal di tanah Malaysia ini. Okey. Siapa yang tahu-tahulah. Siapa nak tahu boleh cari. Yang ikut tarikat ni jangan nak sembunyi-sembunyi, okey? Kalau tak setuju dengan saya, bantah saya dengan hujah. Jangan jadi orang tarikat yang sengal. Okey? Awak orang tarikat. Orang tarikat sepatutnya honorable, gentleman. Berdasarkan ilmu dan hujah. Okey, kalau tak setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, jelaskan, berhujah, bismillah. Okey? Kalau betul sayang wali awak ni, syekh awak ni, pertahan dia dengan hujah. Kalau awak pertahan dia dengan emosi awak, dia pun malu dengan awak. Okey? So dalam bab keempat, fi zikri diwanis salihin radhiyallahu anhum ajma'in, dalam menceritakan tentang diwan ni, kalau kita nak Al-Ibris, Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Diwan ni dia kira macam parlimen roh, parlimen wali-wali. Macam tu lah. Itu terjemahan yang paling tepat. Parlimen wali-wali. Kita ada parlimen politician. Politician ni menguruskan kehidupan awak yang zahir ni. Orang parlimen roh ni menguruskan hal-hal kerohanian. Siapa kena sihir, siapa tak kena sihir, jin mana, setan mana kacau dia ni, kan? Siapa kita nak masukkan Islam, siapa kita nak murtadkan. Yes, semua dekat tangan mereka. Kastam masuk tak? Ha? Barang kena sangkut kastam masuk tak? Tak dengar. Barang sangkut kastam. Betul. Kalau sangkut kastam, kena sedekahkan sesuatu pada dia orang akan lepas, kan? Tak ada masalah. Settle. Okey. Dan kalau langgar pantang larang mereka akan mengamuk macam Samsing kampung dusun. Okey, ini persendaan kepada agama, saya kata. Okey, mereka-mereka yang menganggap benda ni sebagai satu tahap kewalian yang tinggi, satu kemuliaan agama Islam, cakap ma antum kaifa tahkumun, di mana akal kamu? Ini kehinaan, ini bukan kemuliaan. Kalaulah orang yang baca ni dan dia percaya, awak akan jadi satu bangsa, satu makhluk yang penakut, yang nak buat sesuatu akan minta izin makhluk gaib. Mambang ni masuk hutan sekian-sekian, oh ada dia punya ahli dewan ni, ada tol dia nak kena bayar, dan ada custom immigration dia, dan nak kena sedekahkan sesuatu, nak kena bagi sesuatu kepada mereka. Kalau tak, mereka akan marah, urusan kamu tidak akan selesai. Ini cara syirik bermula dalam masyarakat manusia. Okey. So ada banyak lah ni, saya ambil lah petikan-petikan sikit. Dia kata dia orang punya parlimen tu ada dekat Gua Hira. Dalam Gua Hira. Okey. Dan fayajlisul ghawthu kharijil ghar. Ghawth ni adalah Perdana Menteri lah. Ghawth ni adalah wali kutub yang paling tinggi sekali ni. Dia akan duduk dekat luar gua, dan Mekah akan berada di belakang dia punya bahu sebelah kanan. Wal Madinah amama rakbatihil yusra. Madinah pula akan ada di depan lutut dia sebelah kiri. Hadha. Okey. Wa arba'atu aqtab an yaminihi, dan 4 kutub-kutub akan ada dekat sebelah kanan dia. Wah. Sorry. Astaghfirullahaladzim. Wa hum malikiyah ala madhhabil Imam Malik. Sana tak ketawa, hantar pun ketawa kak. Wa hum malikiyah ala madhhabil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Wa thalathatu aqtab an yasarihi, dan ada 3 kutub dekat sebelah kiri dia. Wa wahid min kulli madhhab min madhahib al-thalatha. Okey. So setiap satu mazhab tu akan ada wakil dia lah. Okey. Okey, sekejap. Wa arba'atu aqtab an yaminihi. So ada 7. Ada 7 kutub. 4 dekat sebelah kanan dia. Semua mazhab Maliki. Okey, sebelah kiri dia
ada 3 kutub setiap mazhab yang selain Maliki. Okey lah, lepas tu ada lagi lah, dia tengah cerita lah, ni dekat depan, ni dekat belakang, ni nama-nama dia dan sebagainya. Satu je kutub. Wa tasarrufu lil aqtab as-sab'a ala amri al-ghawth. Dan kutub-kutub ni hanya boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan izin Ghawth, dengan perintah Ghawth. Apa? Ni dia cerita di dalam majlis tu kan? Dia apa? Dia kata nanti seluruh dewan ni ada dalam hati dia. Macam mana orang Islam boleh percaya benda macam ni? Saya ketawa-ketawa tapi dia bercampur dengan marah sebenarnya. Wa yahduruhun nisa, dan perempuan pun ada menghadirilah parlimen tu. Tapi jumlah mereka sedikit sahaja. Okey. Wa yahduruhu ba'dul kummal minal amwat. Dan dihadiri dalam parlimen tu beberapa insan-insan kamil, kummal ni insan kamil, daripada mereka yang telah meninggal dunia. Maksud dia, majoriti yang menghadiri parlimen tu adalah wali-wali kutub, wali-wali Ghawth yang masih hidup. Dia akan datang, ada dengan rohani dia, ada datang terbang dan sebagainya. Dia ada cerita semua tu. Ada orang komen macam kartun Dragon Ball, semua ada situ. Benda ni ada dalam semua. Dalam Hinduism ada, dalam Taoism ada, dalam Greek mythology ada, dalam ancient Egypt ada, dalam dewa-dewi Melayu pun ada. Yang tak ada hanya dalam agama tauhid sahaja. Yang tak ada hanya dalam agama tauhid sahaja. So kita dah boleh tahu mereka ni dengan siapa sebenarnya. Kemudian orang-orang mati pun akan datang tak? Insan-insan kamil. Dan mereka akan masuk dalam saf orang-orang yang hidup sekali. Dan mereka ada 3 ciri. La yatabaddal bi khilaf zail hayy wa hayatihi. Mereka punya baju tak berubah-ubah. Setiap kali mereka datang parlimen tu, pakai baju sama. Okey, yang hidup akan berubah-ubahlah baju dia. Wali-wali yang dah mati ni dia akan pakai baju sama je. Tangkat. Parlimen wali ada ketua apa? Pembangkang ah. ada dia cerita. Ada. Dan jangan terkejut apa yang mereka akan buat apabila mereka tak sepakat. Apabila ada bangkangan, apa akan berlaku? Awak akan terkejut. Okey, awak akan terkejut. Dan wali-wali yang dah meninggal ni dia tak akan masuk urusan bila perbahasan tu adalah berkenaan dengan urusan hidup, yang mati tak akan masuk campur. Sebab dia orang tak boleh buat apa dah. Okey. Lepas tu dia masukkan isu tawasul. Nampak tak? Dia masukkan isu istighasah. Dia kata apa? Qala radhiyallahu anhu, wa min adabi zairil qubur, adab orang-orang yang ziarah kubur, idza arada an yad'u li sahibi qabrin wa yatawassalu ila Allah ta'ala bi waliyin min awliyaihi fi ijabati da'watihi, an yatawassala ilaihi ta'ala bi waliyin mayyitin fa innahu anjah li maqsudihi wa aqrab li ijabati da'watihi. So dia kata, nak bertawassullah dengan wali yang dah mati. Itu lebih efektif daripada bertawassul dengan wali yang masih hidup. So dia kata, kalau kau nak pergi kubur, kau nak tawassul, kau tawassullah dengan nama-nama wali yang dah mati. Sebab itu lebih berjaya. Mungkin statistik dia keberjayaan tu lebih tinggi kot. Okay? So diorang memang menggalakkan bertawassul dengan orang mati, bukan dengan orang hidup. Kita boleh tawassul dengan wali yang masih hidup kan? Orang mulia yang masih hidup, orang soleh. Syekh doakan saya. Itu tawassul itu. Kan? Dengan melalui ketakwaan dia kita minta, ya Allah, Syekh tolong dah doakan saya. Saya kotor. Syekh ni insya-Allah orang baik. Doakan saya. Itu tawassul boleh. Tapi dia kata apa? Oh, itu tak efektif. Efektif cari yang dah mati. Cari yang dah mati. Lepas tu yang mati tak ada bayang-bayang lah. Okay? Tak ada bayang-bayang. Okey, ini semua small matter, tak besar sangat. Kadang-kadang Rasulullah akan datang. Dan kadang-kadang malaikat akan datang, jin pun akan datang. Okey, malaikat akan datang, jin pun akan datang. Dan kadang-kadang Rasulullah sendiri akan datang. Dan bila Nabi datang, Nabi akan duduk dekat tempat Ghawth,
Ghaus akan ke tepi, Nabi akan duduk kat tempat Ghaus. Dan bila Nabi datang, Nabi akan datang dengan cahaya yang tidak sanggup dilihat. Dilihat. Itu sebenarnya adalah cahaya yang muhriqatun, mufzi'atun, qatilatun lihiniha. Dia adalah satu cahaya yang membakar, yang menakutkan dan membunuh. Ini cahaya siapa ni? Ni diwan apa ni? Ni parlimen siapa ni? Wahya anwarul mahabah wal jalalah wal azmah. Dan itu adalah cahaya-cahaya yang keagungan, cahaya kemuliaan. Hatta inna law faradna 40 rajulan okey. Kalau ada 40 lelaki yang berani sekalipun, apabila mereka dikejutkan oleh cahaya ni, mereka akan pingsan bila mereka lihat. Kecuali Allah memberikan wali-wali ini kekuatan untuk melihatnya. Okey. Begitulah juga, apabila Nabi tak ada, Ghaus ni akan dapat cahaya tu. Nampak cara mereka mengangkat. Dan tanya orang-orang tarikat ni, siapa di kalangan mereka yang tidak menganggap syekh mereka itu sebagai Ghaus dan kutub? Ataupun paling tidak, syekh di dalam silsilah mereka itu sebagai Ghaus dan kutub? So, apa cara mereka pandang kepada orang-orang ini? Superhuman, not only superhuman, perfect, maksum. They know everything. They know you inside out. Bila dia meninggal, lebih powerful dia orang ni daripada sebelum mati. Lepas tu lagi dia tekankan lagi tentang tawasul. Okay. Aku mendengar daripada orang yang pergi ke dorih ataupun makam seorang wali, dan dia bertawasul birijali sanadihi. Ni, bertawasul dengan rijal sanadihi, maksud dia tawasul dengan syekh tu dengan silsilah dekat, dengan silsilah tarikat. Fa inna hajatuhu tuqda, maka hajat dia itu akan dipenuhi. Faqala radhiyallahu anhu menuju kepada Abdul Aziz Ad-Dabbar, inna fi kulli madinatin adadan minal malaikah fa idza ra'au al-'abd yatlubu minallahi syai'an. Disebut di setiap kota akan ada sejumlah malaikat. Bila dia melihat seorang hamba minta pada Allah sesuatu, kalau mereka melihat bahawa dah ada dalam takdir, maka mereka akan bagi uruskan. Maka orang tu akan dapat taufik dan syaitan akan diketepikan. Kalau mereka melihat benda tu tak ada dalam takdir, mereka akan tinggalkan dan syaitan akan hadir. Wa hina idzin fa idza ra'au man akhadha safaran min Sayyidil Bukhari dhahiban bihi ila darihin wa ra'au hajatahu maqdiyah saddaduhu wa alqaw fi qalbihi al-ilhah wa talahuf ala talabatihi wa dhahabu ma'ahu ila darih. Ini berkenaan dengan seorang wali ni, dia kata siapa yang dia lihat nak pergi menuju ke arah makam ni, maka malaikat-malaikat ni akan bergegas membantu. Maksud dia apa? Jadi kalau awak nak doa awak, permintaan awak ditunaikan, bukan pergi masjid, pergi i'tikaf yang disunnahkan Nabi SAW, tetapi pergi cari kubur wali-wali ini. Nescaya para malaikat akan membantu untuk menunaikan hajat. Haula wala quwwata illa billah. Baik. Parlimen wali-wali ni, apa bahasa dia pakai? Dia pakai bahasa apa? Bahasa pengantar, bahasa rasmi. Cuba teka. Bukan bahasa Arab. Kelantan. Bahasa Syriani. Bahasa Syriak purba. Okey, bahasa Syriak purba. Yang banyak digunakan oleh tukang-tukang sihir Babylon. Okey. Syriak ni adalah bahasa Babylon purba, kalau nak tahu. Okey. Pelik tak pelik? Macam novel kan? Tapi orang yang baca buku ni, dia percaya benda ni fakta. Diberitahu dia seorang wali Allah, arif billah, qutubul ghaus. Dan dia orang mengamalkan benda dalam hidup dia orang. Bertawasul, berdoa, pergi ke kuburan dan minta kepada dia orang.
Takkan lebay nak menipu kan? Okey. Mereka hanya akan bercakap bahasa Arab kalau Nabi hadir untuk beradab dengan Rasulullah SAW. Okey? Kalau Nabi tak datang, bahasa Syriani. Dan tidak semua mereka yang hadir di dalam parlimen ni boleh melihat Lauh Mahfuz. So, apa dia nak cakap? Wali-wali ni, orang yang baca buku ni akan anggap Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh sebagai wali-wali itu. Sudah tentu. Dan syekh-syekh dalam tarikat dia ada kemampuan itu. Yang hidup ni bukan wali-wali mati, ni wali-wali hidup juga. Boleh melihat Lauh Mahfuz. Bila boleh lihat Lauh Mahfuz, boleh buat apa? Dia tahu awak punya hujung pangkal awak. Berani ke nak lawan guru? Ana cek sat. Ana cek saja hantar dah gigil lah. Kan? Tengok the degree of control that they have over you. The degree of power that they have over you if you believe in them. Hantar kena serahkan seluruh jiwa dan raga. Itulah ta'abbud. Ni cerita ni, dia kata yang besar-besar ni, orang dewasa, wali-wali dewasa ni kadang-kadang hantar wakil. Yang kecil-kecil, wali-wali kecil ni dia akan datang sendiri. Dan bila dia datang kat rumah dia tak ada. Tapi wali-wali yang besar ni, dia boleh pecahkan diri dia jadi banyak-banyak. Dia datang, kat rumah pun dia ada kak. Budak-budak tak boleh, budak-budak dia akan kena datang. Ni kalau kita tukar title aja, kan? Orang tak akan tahu yang ini ditulis oleh orang yang dianggap sebagai wali Allah. Orang akan menjenakakan kisah-kisah ni. Betul? Kalau kita lihat dalam agama kita tidak ada jenaka sebenarnya. Tidak ada poin untuk menjadi poin persendaan. Seperti ini. Tengok ni. Bal sami'tu Syekh radhiyallahu anhu marratan. Bahkan aku pernah dengar Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh sekali pernah bercakap. Dan aku di luar pintu Habsyah di Fez, Morocco, dia berkata, "Ijwa diwan wal awliya alladhina yuqimunahu kulluhum fi sadri." Wa sami'tuhu marratan yaqul, "Innama yuqamu ad-diwanu fi sadri." Bahawa diwan ni sebenarnya berlaku dekat dalam hati, dalam dada aku, dalam hati aku. Hebat tak hebat? Okey, ini dengar betul-betul. Ini dengar baik-baik. Kadang-kadang Ghaus tak datang, tak hadir. Maka apa akan berlaku? Akan berlaku perbezaan. Inilah berlaku, baru keluar pembangkang dan sebagainya. Kalau tak sepakat. Sebab dalam kitab ni juga dia kata, bila Ghaus ada, tak ada seorang pun yang boleh sanggah apa dia cakap. Tak ada seorang pun yang boleh sanggah apa dia cakap. Tapi bila dia tak ada, baru berlaku perbezaan pandangan. Okey, macam mana dia orang selesaikan perbezaan pandangan tu? Cuba teka. Debat. Apa? Undi. Onde. Apa? Bergocoh. Sekejap, bergocoh ni apa maksud dia sebenarnya? Bertumbuk. Okey. Dekat dah tu. Cuba teka. Fayaqa'u minhum at-tasarruf al-mujib li an yaqtula ba'duhum ba'dah. Apa mereka akan buat? Mereka akan saling berbunuhan. So, saya tanya awak, ini kena dengan cerita orang soleh ke? Ke cerita geng-geng jahat? Yang dengar ni marah-marah ni, hold your anger, okay? Your anger means nothing kalau you tak boleh nak defend, okay? So tak mau nak marah-marah, tak mau nak panas-panas, okay? Kalau kau betul kamu marah, kamu defend. Yang marah ni pun rasa tak pernah baca buku ni, kan? Dan saya minta Allah buka hati awak, buka minda awak, buka akal awak. Tanya diri awak, betul ke yang cakap ni wali? Fa in kana ghalibuhum ikhtar. Okay, kalau majoriti memilih satu keputusan dan minoriti menyanggahnya,
maka yang minoriti itu akan mati. Dan kematian mereka itu adalah berdasarkan kehendak mereka. They will die themselves. Kan orang ni sebenarnya dah mati ke? Macam mana? Kan orang ni sebenarnya dah mati ke? Tak. Ahli dewan ni dia kata tadi, kebanyakannya orang hidup. Orang hidup. Sebahagiannya akan boleh pecahkan badan dia jadi banyak-banyak. Dia macam dekat rumah tapi dia datang. Yang kata kumal yang Kumal yang mati pun ada yang datang tak? Itu tapi itu minoriti, sikit je, diorang tak ramai. Okey, diorang tak ramai. Wa qad ikhtalafu dhata yaumin. Dia diceritakan salah satu kejadian berlaku. Mereka pernah berbeza pandangan pada satu hari. Maka satu kumpulan yang kecil kata apa? Kalau keputusan tak ikut keputusan kami, maka kami akan mati. Fal namut. Faqalat ta'ifatul kathira, yang majoriti cakap apa? Famutu in syi'tum, maka matilah kamu kalau kamu nak. Ini cerita apa? Cerita apa ni? Orang ibarat Zeus dengan Hades. Kan akhirnya akan ke situ kan, betul tak? The mind will go there. Automatically fitrah kita akan ke situ. Tak akan ke mana lagi dah. Sorry to say, kalau orang-orang berbangsa India, dia akan pergi ke cerita-cerita Krishna, cerita-cerita peperangan antara Pavarti dengan apa macam-macam tu lah. Mahabharata punya cerita. Orang Cina pun dia agak ingat dia punya kisah dewa-dewi dia. Orang putih kalau dengar pun dia ingat Zeus. Kita beruntung sebab orang Melayu dah lupa nama dewa-dewi kita dah. Ni saya nak tanya sikit. Pernah dengar lagu Puteri Sentumbung Puteri Sejinjang? Cuba dengar lirik dia. Siapa? Yes. Siapakah mereka ni pada pandangan orang sana? Dewa-dewi, betul tak? Okey, dia asalnya puteri. Tetapi kalau awak dengar lagu tu, dia penjaga gunung. Dia dah jadi penjaga gunung. Maksud dia dah jadi dewi. Dia dah bukan puteri lagi dah. Orang Melayu kita ada Puteri 7. Siapa pernah dengar lagu Puteri 7? Ni antara lagu yang boleh menghayalkan orang. Puteri 7 na 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 na. Dengar ni ulang banyak kali, you can fall into trance. You can fall into trance. Saya pernah nampak sini depan mata saya. Dan saya pernah dengar juga lagu ni, dia memang ada tarikan yang dia pelik sikit. Dan lagu tu adalah tentang Puteri 7. Orang yang nyanyi tahu tak siapa Puteri 7? Bila orang nyanyi lagu tu, dia ada scenes dia. Untuk orang buat teater, kan? lagu tu memang dia ada scenes dia. Kan? Scene untuk mengubat ke apa. Betul. Puteri 7 ni dia berkaitan dengan mystical things. Okay? Siapa Puteri 7 ni? Dan orang Melayu memang biasa saka puteri lah, puteri. Putera jarang dengar. Saya tak pernah dengar ada saka putera. Kan? Panglima selalu. Tapi puteri, perempuan tu dia bagi puteri. Oh ni puteri ni datang, puteri tu datang. Lepas tu akan ada yang kerasukan. Puteri 7 akan masuk. Salah seorang puteri tu akan masuk. Lepas tu dia akan joget lah macam puteri apa semua. Dan bercakap macam puteri dan sebagainya. Sama je. Benda ni ada dalam semua bangsa dalam dunia ni. Waktu zaman Greek dulu pun sama. Dia punya oracle tu, dia akan menurun. Oh ini, Zeus dah masuk dalam badan aku ni. Oh, Zeus meramalkan, bukan meramal lah, memberitahu bahawa kau akan kalah perang, jangan pergi. Oh, okey, kejap. Ini yang lain nak masuk pula ni. Ni Hades pula masuk, Hades. Ni Olympus pula nak masuk. Kadang-kadang setan termasuk. Kadang-kadang demon termasuk. Ni manusia diperkudakan oleh syaitan. Dan di tanah Melayu ini juga, saya mendengar ada seorang Syekh menurun, Syekh Abdul Qadir Jilani. Menurun Syekh Abdul Qadir Jilani. So we are just repeating this. We are just repeating the same nonsense throughout human history. Tauhid datang bersihkan semua ni. Agama Islam datang nak bersihkan semua ni. Sebab inilah punca kebodohan manusia. Dan dia bukan bodoh saja, dia buat manusia berbunuhan. Dia buat manusia jadi jahat. Saya cadang tengok The Muslim Skeptic punya video, The Curse of Polytheism. Bagus video tu. The Curse of Polytheism. Macam mana agama-agama syirik ni yang apa kita kata menjadi punca kepada child sacrifice,
bunuh orang, bunuh budak, lepas tu kita kata seks orgy, seks luar batasan kemanusiaan, dengan binatang. Lepas tu nak bunuh budak tu kena sengsarakan dia, kena pastikan dia sengsara. So budak yang tak menangis bila nak dibunuh tu kena cabut gigi dia sampai dia menangis. Zalim sungguh. Saya tengok macam memang bulu roma ke meremang. Sebab tu nak faham tauhid kena faham syirik. Bila awak faham syirik, awak akan lihat betapa besarnya mukjizat Islam ni sebenarnya. Betapa besar dan agungnya rahmat yang Nabi bawa agama kita ni. Betapa mulianya orang-orang yang benar-benar mengikut jalan Islam. Tapi kalau kita tak boleh nak banding, kita akan nampak. Dan bila benda-benda ni nak masuk balik, kita kena tolak. We've seen this before. I've known this. I've smelled this. This is the same smell I've smelled before. Tolak balik. Get out. So dia keluar. Jangan kasi dia orang masuk. Kalau dia nak berhujah, kita izinkan mereka berhujah. Kan? Kenapa kau nak defend benda ni? Kan? Confirm dia tak akan ada hujah. Balik-balik dia akan kata, ni kasyaf wali aku. Kau siapa? Kan? Syekh aku Arif Billah. Syekh aku Khutubul Ghawth. Engkau siapa? Tu je mereka boleh pakai. Lepas tu geng lain akan kata, oh ya tak, syekh kau bukan kutub. Syekh aku kutub. Kau ikut PRU tahun berapa bro? Kan? Besi mana ni? Ni PRU rohani ke PRU? So dah jadi joking, ya, laughing stock, ya. Agama akan jadi laughing stock. Ulit mayang. Ulit mayang diulit. Yes. Ni macam-macam lagi lah dia cerita. Kalau dia orang balance pula, tak ada minority, tak ada majority, apa akan berlaku? Subhanallah. Okay. Faqala radhiyallahu anhu. Lepas ni kita akan sambung kuburan lelaki ni, jangan takut. La yaqdiru ahadun an yuharrika syafatahu sufla bil mukhalafati fadlan 'anil nutqi biha. Tidak ada satu pun yang hadir yang mampu untuk menggerakkan bibir bawah dia untuk tidak setuju dengan Ghawth. Nak gerakkan dia dah tak boleh, apatah lagi nak bercakap. Diktator tak? Nabi pun sahabat boleh cakap. Nabi pun sahabat boleh tegur. Sahabat-sahabat pun sahabat lain boleh tegur. Ini cerita apa ni? Sampai tak boleh gerakkan mulut bila tak setuju. Ni agama apa ni, saya tanya? Orang-orang yang ikut tarikat ni, think, brothers. Fikirlah, fikir. Dia tinggi lagi daripada Nabi ke? Fa innahu law fa'ala dhalika la khafa ala nafsihi min salbil imani fadlan an syai'in akhar. Kerana kalau dia buat, kalau dia cakap, kalau dia sanggah, dia akan takut iman dia ditarik. So orang yang baca ni, bila dia tengok syekh dia akan tengok macam mana? Saya tanya awak, dia akan tengok syekh dia macam mana? Allah, syekh datang. Jaga hati ni, bukan untuk Allah, untuk syekh ni. Kalau ada lintasan-lintasan tak baik tentang syekh, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, saya sangka buruk dengan syekh. Bahkan ada syekh yang minta murid dia, siapa yang ada sangka buruk dalam hati, beritahu aku. Kena beritahu pula, kata boleh baca Lauh Mahfuz kan. So lain-lain lah, dia punya level tu lain-lain, dia punya power tu lain-lain sikit. Ada 100, ada 150 kan. Sorry lah, I am making fun of this. Yes, I am making fun. Saya sedang mempersendakan benda. Okay. What else can we do about this? Should we talk about this academically? Secara ilmiah? Should we take this seriously even? Inna ahla diwan in ijtama'u fihi ittafaqu ala ma yakunu fi dhalika alwaqt ila mithlihi min alghad. Bila dia orang berparlimen tu, dia orang akan bincangkan apa yang akan berlaku dalam dunia ni sampai kita kata esok. So everything yang Allah akan takdirkan, dia orang akan tahu dulu. Fahum yatakallamuna fi qada'illah. Dia akan bercakap tentang qada' qadar Allah.
fil yaumil mustaqbal wal lailatil lati talihi, pada hari esok dia dan malam yang selepas itu. Dan dia akan stop kat situ. Walahumut tasarrufu fil awalim kullaha, dan diorang ni ada kuasa untuk menguruskan di setiap lapisan alam, bukan alam bumi je engkau. Kan? Kecil sungguhlah adun kita ni. Kan? Kecil sungguhlah kita punya MP kita ni. Kan? Kita punya wakil-wakil rakyat ni. Diorang ni boleh bertasarruf semua tahapan alam, yang rendah dan yang tinggi. Sehinggalah alam yang ada 70,000 hijab tu, mereka lah yang akan menguruskan, mereka yang akan yatasarrafuna, menguruskan. Wa fi ahlihi wa fi khawatirihim, mereka akan uruskan apa yang jadi kepada ahli-ahli alam-alam itu. Dan bukan itu saja, mereka akan menguruskan detikan-detikan fikiran dan cetusan-cetusan hati. Tidak ada satu detikan pun cetusan dalam minda dan hati seseorang kecuali dengan izin ahli tasarruf itu.